Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pelajar pendidikan moral tingkatan 3. Hari ini kita akan pelajari unit 13 iaitu amalan tradisi masyarakat majmuk. Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid jangan lupa like, share dan tekan button subscribe. Baiklah, berikut adalah apa yang murid belajar, iaitu tradisi yang diamalkan dalam masyarakat majmuk, kepentingan mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk, contoh tanggungjawab individu bagi mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk, kesan pengabaian tradisi dalam masyarakat majmuk, perasaan apabila dapat mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk, tradisi dalam masyarakat majmuk demi menjamin perpaduan negara. Itu adalah apa yang murid akan belajar. Baiklah murid-murid, kita mulakan pembelajaran yang pertama dengan mengetahui apakah tradisi masyarakat majmuk. Seperti yang murid-murid tahu, tradisi masyarakat Malaysia ini ataupun masyarakat majmuk terhasil daripada kepelbagaian budaya, bangsa, bahasa dan agama yang mana setiap sudut mempunyai tradisi yang berbeza mengikut kaum, yang harus dikekalkan oleh setiap rakyat Malaysia. Maksudnya di sini, anda mempunyai tradisi kekeluargaan dan budaya anda, setiap orang mempunyai tradisi yang berbeza-beza, maka setiap orang dalam rakyat Malaysia harus mengekalkannya. Jadi ini yang dimaksudkan sebagai tradisi masyarakat majmuk. Okey? Ataupun masyarakat Malaysia. Baik, kita pergi yang pertama iaitu contoh tradisi yang diamalkan dalam masyarakat majmuk. Bagaimana masyarakat majmuk perlu mengekalkan tradisi masyarakat majmuk ni. Apa contoh-contoh yang perlu mereka buat? Yang pertama ialah contoh yang pertama ialah mereka perlu membantu, saling membantu. Tak kira lah apa-apa jua anda tolong keluarga anda, tolong rakan-rakan anda, tolong jiran-jiran anda dan tolong komuniti. Contoh lain mengutamakan kepentingan untuk menyiapkan projek yang dijalankan secara bersama-sama. Okey, ini adalah contoh ketika kita nak menjalankan ataupun nak menolong kawan-kawan kita ataupun gotong royong ketika buat program majlis hari jadi ataupun majlis perkahwinan kawan-kawan kita. Kawan kita nak kahwin, kita tolong mak ayah dia, kita rewang, bahasa Melayu kita panggil rewang. Tapi panggilan mudahnya lah gotong royong. Kenapa kita gotong royong? Sebab kita nak membantu supaya kerja itu dapat dilakukan dengan sempurna, supaya kita dapat menjayakan tradisi itu bersama-sama. Amalan perkahwinan, tak kiralah masyarakat Melayu ke Cina ke India ke, akan ada kawan-kawan kita tolong meraihkan bersama-sama, dan ia mesti dah dilakukan dengan hati yang ikhlas dan sukarela. Yang seterusnya dilakukan secara hati ikhlas dan sukarela. Itu yang paling penting lah. Yang seterusnya ialah saling menziarahi. Ziarahi ni maksudnya datang melawat lah. Pelawat siapa? Rakan-rakan dan saudara mara. Ketika bila? Ketika majlis perayaan. Contohnya apa? Hari Raya, Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Depan Balik, Christmas Day. Tak semestinya tradisi atau masyarakat majmuk ini menziarahi orang ini dilakukan ketika musim perayaan. Tak semestinya. Hari-hari biasa masyarakat majmuk akan menziarahi orang. Kenapa nak ziarahi orang? Kerana dia dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Itu antara contoh tradisi. Baik, seterusnya contoh tradisi lain yang selalu kita buat, masyarakat kat Malaysia buat ialah pulang ke kampung. Ketika musim cuti sekolah. Cuti sekolah bulan 12. Habis sekolah, dah tak ada exam, dah tak ada belajar. Balik kampung, mak ayah ajak balik kampung. Ataupun cuti Tahun Baru Cina, Depa Bali, semua perayaan. Yang mana cutinya panjang. Mak ayah ambil cuti, pergi balik kampung. Kerana setiap rakyat Malaysia yang berbilang kau mesti balik kampung untuk menyambut perayaan di kampung masing-masing. Dan mereka akan menghargai sanak saudara di kampung. Bila balik kampung, atuk, nenek, pakcik, makcik, sepupu kita akan menghargai kita. Akan rasa sayang, akan rasa hormat kepada kita. Kerana mereka balik
Apabila balik, ahli keluarga dapat berjumpa beramai-ramai. Jadi sikap menghargai itu antara family itu dapat dihargai. Okey, itu adalah contohlah. Okey, ni gambar orang berjumpa. Okey, ketika majlis open house, rumah terbuka. Yang ini gambar orang balik. Ini gambar tolong menolong lah ketika buat majlis kahwin ke, buat kenduri ke dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya, apa yang perlu masyarakat buat? Okey, tradisi yang patut diamalkan oleh masyarakat majmuk ialah mengundang orang ramai ke rumah tanpa mengira kaum semasa sambutan sesuatu perayaan. Yang ini pun saya dah cakap tadi. Okey, datang rumah. Okey, datang ke rumah ketika sambutan perayaan. Contohnya lah, okey, buat open house. Awak buat open house, jemput kawan-kawan, makan. Okey. Satunya contoh tradisi yang diamalkan masyarakat majmuk ialah memupuk persefahaman dalam kalangan masyarakat majmuk. Dalam open house ni, persefahaman kita terhadap kawan-kawan kita yang berbilang kaum, terhadap rakan-rakan yang berbilang kaum, terhadap ahli komuniti yang berbilang kaum agama ini akan terbentuk. Okey, maksudnya ialah sikap saling hormat, sikap saling menerima, sikap saling berkawan antara kita yang berbeza kaum akan terbentuk hasil daripada amalan tradisi masyarakat majmuk. Okey, yang suka berkumpul, yang suka berkawan. Maknanya anda berhubung, anda mengeratkan persahabatan ini bukan dengan satu kaum saja. Maksudnya dengan kawan-kawan awak yang berbeza kaum, masyarakat yang berbilang kaum, awak berkawan, awak bergaul. Okey, beramah mesra. Seterusnya, okey, contoh lain, tradisi itu sebenarnya banyak. Okey, antaranya ialah bertukar-tukar makanan. Okey, budaya ini dilakukan oleh setiap kaum. Tak kiralah anda ini kaum Melayu ke Cina ke India, anda boleh bertukar-tukar makanan. Contohnya, ada jiran anda. Okey, jiran anda baru pindah. Mereka adalah orang Melayu. Okey, jadi untuk mengeratkan persahabatan antara jiran dan juga mereka buat makan-makan, kemudian berikan kepada anda untuk menjamu selera. Contohnya roti makan dengan ayam kari. Bagi setiap rumah jamu. Okey, dan anda pula mengamalkan aktiviti itu, memberikan jiran-jiran makan. Anda tahu sensitiviti kaum. Okey, contohnya orang India dia tak makan daging. Bagi awak buatkan makanan atau belikan makanan, contohnya vegetarian. Buatkan makanan vegetarian bagi jiran, untuk jiran makan. Buatkan makanan yang halal untuk orang Islam supaya mereka dapat menjamu makanan itu di rumah. Okey. Hal ini dapat apa? Dapat mengeratkan hubungan, okey, persahabatan dan kejiranan. Okey, dalam sesuatu kawasan penduduk tu dia dapat eratkan hubungan. Okey, nampak contoh gambar di atas. Okey, ini adalah contoh gambar. Okey, bertukar-tukar makanan. Kalau orang Cina, alah cikgu saya takut lah cikgu nak bagi kawan saya makan. Mereka kata takut tak halal kalau saya masak. Tak apalah, awak beli benda yang halal. Contohnya membeli buah-buahan. Okey, katakan minggu ni awak belikan buah tembikai. Bagi buah tembikai. Minggu depan bagikan buah rambutan. Okey, tak semestinya setiap hari. Tak semestinya, mengikut kepada diri anda jika anda ikhlas. Baik, seterusnya ialah memberi ampau. Okey, ampau kita sebut tentang ampau ini iaitu duit raya. Okey, kepada kanak-kanak semasa sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Sebenarnya memberi budaya ampau ini bukan orang Cina saja, orang Melayu pun ada, orang India pun ada, dan mana-mana kaum pun ada memberikan duit raya. Kalau Cina panggil ampau, kalau Melayu kita panggil duit raya. Ini diberikan kepada kanak-kanak lah yang belum kahwin lagi kan, mereka yang masih bersekolah lagi lah. Okay. Kalau orang Cina, hanya orang yang sudah kahwin boleh bagi ampau. Tapi bagi masyarakat Melayu, mereka nak bagi duit raya tak kira. Siapa yang dah bekerja dan mempunyai pendapatan, dah boleh bagi orang duit untuk sedekah, dia akan bagi duit. Okay.
Yang seterusnya ialah menggembirakan hati kanak-kanak. Okey, kenapa nak gembirakan hati kanak-kanak dengan pemberian duit secara ikhlas? Ya, pemberian duit raya ni ataupun ampau ni kita nak anak-anak kita ataupun kita nak adik-adik kita yang masih kecil-kecil, yang masih umur belasan tahun sampai peringkat kanak-kanak, sampai peringkat umur 1, 2, 3 tahun lah, 3 tahun, 4 tahun. Okey, yang boleh berfikir sikit. Bila dapat duit, mereka suka. Mereka gembira. Sama macam awak, masa kecil-kecil awak beraya dapat duit. Pakcik bagi. Awak masuk dalam tabung. Kemudian duit tu kumpul masuk dalam bank. Begitulah dia contoh amalan tradisi masyarakat majmuk yang harus masyarakat umum ataupun majmuk di Malaysia kekalkan. Baiklah, kita teruskan dengan pembelajaran yang berikutnya iaitu kepentingan mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk. Apakah kebaikan kita mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk? Yang pertama, menjadi lambang identiti masyarakat majmuk di Malaysia. Seperti maklum, murid-murid sedia tahu bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang menjadi contoh kepada negara-negara lain dari segi perpaduan dan juga kerjasama antara rakyatnya yang berbilang bangsa sehingga mewujudkan negara aman. Ini kerana masyarakat Malaysia terdiri daripada kaum yang berbeza, bangsa yang berbeza, agama yang berbeza. Yang berbeza dengan negara-negara lain. Negara-negara lain walaupun mereka mempunyai kaum dan bangsa agama berbeza, tetapi negara mereka mengalami peperangan, pergaduhan. Tetap berbeza dengan negara Malaysia. Malaysia sentiasa aman, tanpa berlaku pergaduhan, pembunuhan antara kaum. Sebab itu Malaysia dianggap sebagai negara yang unik dan menjadi lambang identiti masyarakat majmuk Malaysia kepada negara luar supaya ia dijadikan sebagai contoh untuk hidup aman dalam sesebuah negara. Selain itu, kepentingan masyarakat majmuk ialah mengenali kepelbagaian budaya. Ini kerana anda semua akan belajar cara hidup tradisi kekeluargaan mengikut budaya kaum masing-masing. Anda akan belajar bagaimana nak menghormati budaya kaum India, budaya kaum Melayu, budaya kaum Cina, budaya kaum suku Bumi Putra, Sabah Sarawak. Jadi apabila kita tahu kesemua sensitiviti dan tradisi kekeluargaan bagi setiap kaum di Malaysia, maka kita akan rasa seronok, maka kita akan rasa menghargai, maka akan kita sentiasa mengamalkan tradisi dalam masyarakat majmuk, iaitu mengamalkan tradisi masing-masing. Yang ketiga ialah mengukuhkan perpaduan. Apabila kita sudah mengetahui setiap kepelbagaian budaya dan kita amalkan dan kita raikan bersama-sama, maka perpaduan atau kerjasama antara masyarakat dapat dibentuk. Seperti yang saya kata tadi melalui contoh-contoh tradisi dalam masyarakat majmuk. Contohnya buat open house ketika musim perayaan. Setiap orang akan dijemput, tak kira bangsa, kaum dan agama. Maka di situ dapat mewujudkan persahabatan, mewujudkan perpaduan. Secara tidak langsung kerjasama erat perpaduan dapat dibentuk. Seterusnya kita pergi yang keempat. Kepentingan mengekalkan tradisi masyarakat majmuk ialah menghindari konflik budaya. Yes, kita dapat menghindari konflik budaya apabila kita dapat menerima keterbukaan, kita dapat menerima kekurangan dan kelebihan setiap budaya kaum itu di Malaysia. Maka konflik budaya dapat dihindarkan. Dan kita tidak, amalan ini menyebabkan kita tidak resis kepada kaum lain. Berbeza dengan negara-negara barat. Sehingga kini, orang berkulit putih sentiasa resis terhadap orang berkulit hitam, iaitu negro. Tetapi unik di Malaysia, kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Sehingga dianggap sebagai saudara. Kerana kita adalah satu Malaysia. Dan yang terakhir ialah kepentingan mengekalkan masyarakat majmuk ialah menyumbang kepada keamanan dalam negara. Apabila rakyat selesa, apabila rakyat suka, apabila rakyat dapat bekerjasama, dalam meraihkan sesuatu perayaan, bagi setiap kaum, maka keamanan dalam negara dapat dibentuk. Rakyat aman, hidup selesa tanpa berlaku pergaduhan. Baiklah, kita pergi kepada kesan, kesan pengabaian tradisi dalam masyarakat majmuk. Yang pertama, amalan hidup bersatu padu
akan terjejas. Ini sekiranya mereka mengagung-agung kaum-kaum mereka. Okey, awak mementingkan kaum awak, pentingkan kaum awak, pentingkan diri sendiri sehingga menyebabkan berlakunya pergaduhan. Kadang-kadang sikap pentingkan diri sendiri dalam dalam satu-satu kaum boleh menyebabkan anda bergaduh dalam kaum anda sendiri. Itu bahaya. Okey. Yang kedua, perpaduan negara akan tergugat. Okey, kalau semua kaum pentingkan diri sendiri, pentingkan kaum diri sendiri, maka perpaduan negara tergugat. Hubungan kerjasama antara kaum dan bangsa tak dapat dijalankan. Okey. Yang ketiga, sikap bekerjasama dipinggirkan. Okey. Sikap kerjasama dipinggirkan maksudnya ialah tak ada tolong-menolong antara satu sama lain. Okey. Dan yang keempat adalah identiti khazanah negara bangsa akan hilang. Tiada lagi jati diri masyarakat Malaysia. Okey. Masyarakat Malaysia, masyarakat majmuk tak dapat dibentuk, tak dapat diperkenalkan, tak dapat megah dipersada untuk ditunjukkan negara luar. Musnah, tergugat kerana sikap pentingkan diri sendiri. Okey. Baik, seterusnya. Akibat tidak mengamalkan tradisi dalam masyarakat majmuk. Okey. Sikap berhormat berkurangan. Ini betul. Okey. Sikap hormat berkurangan. Seperti yang saya telah katakan tadi. Murid-murid, anda akan kurang menunjukkan sikap hormat. Okey. Kalau dalam keluarga, anda kalau pentingkan diri, anda tidak hormat ahli keluarga, ini kan pula kaum yang berbeza. Itulah caranya, kesannya. Okey, kalau kita tak mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk. Dan yang terakhir sekali, okey, yang kita nampak ialah sentiasa berasa sakit hati. Okey, anda akan sentiasa berasa sakit hati. Sakit hati dan mula mengasingkan diri. Okay, anda tak suka nak bergaul, anda tak suka nak beramah mesra dengan kaum-kaum yang berbeza. Okey, anda tak sensitif dengan perasaan dan akibat kesan yang kita lakukan, maka setiap rakyat Malaysia akan rasa sakit hati dan mula mengasingkan diri. Bila tak tahan, sebab itu akan menyebabkan pergaduhan. Sebab itu akan menyebabkan rusuhan kaum. Okey, seperti yang berlaku di negara-negara luar. Okey, yang boleh membawa kepada kematian. Jadi, cikgu minta semua anak-anak murid cikgu, anda mesti mengekalkan amalan tradisi masyarakat majmuk di Malaysia dengan cara meraihkan bersama-sama kepelbagaian tradisi masyarakat Malaysia. Baiklah, mari kita cuba jawab kuis pendidikan moral tingkatan 3 di unit. Baiklah, mari kita cuba jawab kuis pendidikan moral tingkatan 3 di unit 13. Baik, murid-murid diminta membaca soalan dengan cepat dan jawab dengan cepat. Sila pilih true bagi perbuatan yang baik, salah false bagi perbuatan yang tidak baik. Okay, soalan yang pertama, jawab dengan cepat segera. Okey. Lucy tidak balik ke kampung setiap kali musim perayaan. Betul ke salah? Salah. Okey. Hubungan masyarakat menjadi baik sekiranya rakyat tidak mengekalkan tradisi. Salah, mengekalkan tradisi. Salah lah ya. Lambang identiti rakyat boleh ditentukan dengan mengamalkan tradisi masing-masing. Mestilah betul. Sikap hormat menghormati orang tua dan ahli keluarga adalah contoh kekal tradisi. Ya, betul. Kiong tidak menyebarkan berita palsu di WhatsApp. Betul. Sehingga boleh ketahukan budaya upacara. Salah lah sikap tu Perpaduan kaum dapat dipupuk dengan semangat kerjasama. Ya, betul. Sikap pentingkan diri membantu mengeratkan hubungan. Ya, betul. Salah. Saya tertekan true Sebenarnya salah sebenarnya Lucy tidak balik ke kampung ni salah lah. Okey. Sikap pentingkan diri ni salah. Okey. Perpaduan kaum dapat dipupuk semangat kerjasama. Betul. Okey. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan menjawab soalan latihan penilaian A. Latihan ini terdapat di dalam buku teks pendidikan moral tingkatan 3. Anda boleh semak latihan ini sambil belajar bersama cikgu. Baiklah, fahami tradisi yang diamalkan di bawah dan jawab soalan berikut. Baik, di dalam gambar ini terdapat 3 isu. Yang pertama, gambar orang bersalam. Ini adalah tradisi bila kita jumpa orang, salam.
Kemudian menghadiri rumah terbuka ataupun jamuan makan. Kemudian gambar yang berikutnya ialah menziarahi orang sakit atau datang tengok orang sakit. Baik, setelah kita tahu apakah isu yang terdapat di dalam gambar ini, maka mari kita menjawab soalan. Soalan yang pertama, nyatakan tradisi yang diamalkan berdasarkan dua gambar. Murid boleh letak 3 jawapan yang saya berikan tadi. Okey? Baik, jawapan dia menghadiri rumah terbuka, jamuan rumah terbuka dan menziarahi rumah sakit dan apabila berjumpa orang bersalam tangan, ya. Baik, soalan nombor 2, apakah kepentingan mengekalkan amalan tradisi tersebut? Yang pertama, menghindari konflik budaya. Yang kedua, mengenali kepelbagaian budaya. Yang ketiga, lakukan perpaduan. Ini adalah jawapan kepentingan. Tadi saya dah ajar kan? Dia ada di dalam gambar, dalam buku teks pun ada. Baik, soalan nombor 3. Jelaskan perasaan anda apabila tradisi dalam masyarakat majmuk dapat dikekalkan. Baik, kalau kita nak tengok, isu yang diberikan ini adalah isu positif. Baik, kalau gambar ini isu positif, apa perasaan kita? Perasaan yang positif lah, seperti gembira, suka, happy, tenang dan sebagainya. Jadi jelaskan kenapa awak gembira. Okey, anda beri jawapan seperti ini. Gembira kerana atau suka kerana, bahagia kerana amalan ini mampu mengeratkan persahabatan atau silaturahim dalam kalangan masyarakat dan masyarakat dapat berkongsi kepelbagaian budaya yang unik di Malaysia. Okey, dapat mengamalkan perkongsian budaya lah ya. Baik, soalan yang keempat, huraikan nilai yang diamalkan apabila ada tradisi dalam masyarakat majmuk terpelihara. Apakah jawapannya? Anda boleh pilih apa-apa nilai. Ambillah nilai yang paling mudah dan paling tepat kaitan dengan isu soalan ini. Yang pertama ialah nilai bertanggungjawab. Siapakah watak dia? Letaklah watak yang sepatutnya, iaitu rakyat Malaysia, masyarakat majmuk. Ya. Masyarakat majmuk perlu memikul tugas dengan mengekalkan tradisi masing-masing. Kenapa nak pikul tugas untuk mengekalkan tradisi masing-masing? Supaya jati diri masyarakat dapat dibentuk dalam setiap kehidupan masyarakat. Dapat melambangkan identiti national, identiti kehidupan rakyat Malaysia. Itulah gambaran yang kita nak berikan kepada negara bahawa Malaysia walaupun bilang kaum hidupnya aman. Okey, dan kepelbagaian kaum itu adalah unik. Okey, yang tidak ada kepada negara-negara lain. Baik, soalan nombor 5, terangkan kesan sekiranya tradisi ini diabaikan dalam masyarakat majmuk. Berilah seberapa jawapan yang anda nak. Jawapan yang pertama, amalan bersatu, padu, terjejas. Tak ada sikap tolong-menolong, kerjasama antara masyarakat boleh menyebabkan berlakunya budaya bersatu padu itu terjejas, tak dapat dibentuk. Dan jawapan yang kedua, perpaduan negara tergugat. Bila tak ada kerjasama, maka perpaduan negara tergugatlah. Okey, tolong-menolong, toleransi antara kaum, bangsa dan pelbagai budaya, pelbagai agama juga tergugat. Maksudnya tak musnah. Bila tak ada perpaduan, maka boleh mewujudkan kesan-kesan yang baik. Terima kasih diucapkan kepada setiap murid-murid yang telah menonton video ini. Cikgu doakan anda faham dan boleh menguasai unit 13. Jangan lupa murid-murid tekan button like, share kepada kawan-kawan dan subscribe video ini. Sekian daripada Cikgu Khairul. Terima kasih.